Kita tengok dah. Okey, bila datang malaikat ni, malaikat munkar nakir datang, maka bila dia nak soal saja yang akan banyak, yang diam semua lain, ibadat lain semua diam. Semua sembahyang, sedekah semua diam. Puasa kita semua diam. Yang akan berkata-kata menjadi kawan kita itu Al-Quran dan semua. Al-Quran kata, kalau ikut Tuan Guru Haji Maksilah katalah, dia katalah, wahai malaikat, kalau ini adalah kawan aku. Ini adalah kawan aku. Dia kawan aku, okey, sana dia adalah kawan aku. Kalau kau nak tanya, kau tanya jauh-jauh. Dia kata sabilud dumu'i sabilun murid tanahada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahumullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya ta'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aqad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnul muhammadina willahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadina willahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadina willahil hamd. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat berpuasa. Kalau kita sekarang kita berada dalam bulan Zulhijjah dan ramai diperkatakan oleh ulama-ulama satu dunia itu semua. Satu dunia sejak daripada Rasulullah SAW sampai sekarang bila masuk bulan Zulhijjah, ramai orang akan berbicara tentang kelebihan Zulhijjah yang mana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Okay, daripada awal Zulhijjah dari 1 sampai ke 9 orang akan berbicara tentang kelebihan-kelebihan kita beramal pada bulan Zulhijjah. Ustaz tak mau bagi berat-berat sikit pada anda semua, cuma ringan-ringan sikit-sikit lah kan kalau kita beramal ya. Elok tuan-tuan berpuasa, kita dah lepas ni sekarang kita dah masuk hari yang ke berapa? Hari yang ke-7 ni. 7, besok 8, lusa 9. Hari ni yang ke-7 dah. Jadi kita dah mana yang dah berpuasa, alhamdulillah syukur dah dan tahniah kepada anda yang dah berpuasa daripada awal sampai ke hari ni hari ke-7. Besok dah masuk hari Tarwiyah. Tarwiyah tuan semua kan besok kita nak berpuasa saja ke puasa sunat hari Tarwiyah ni, hari Tarwiyah 2 rakaat bulan. Hari Tarwiyah kerana Allah Taala, sunat kerana Allah Taala. Kadang-kadang ingat pada sembahyang dia. Kita baca okey, lepas tu kita berpuasa besok dan lusa lah saja ke puasa sunat hari Arafah, hari ke-9. Hari ke-10 kita raya haji. Jadi tuan semua, dari segi bab pahala ni memang banyaklah kan. Jadi ustaz tak mau cakap tempat bab pahala tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah tahu dah. Cuma kalau boleh tuan semua, kalau bagi anda yang tak sempat lagi berpuasa pada 1 sampai hari ini, besok ada peluang lagi. Ada peluang untuk kita berpuasa besok pada hari Rabu dan hari Khamis kita berpuasa juga. Kalau tuan-tuan berpuasa, mengikut ulama kata kalau kita berpuasa pada hari Khamis, pada hari Rabu, bukan hari Rabu ni, besok kita berpuasa adalah hari Tarwiyah. Kalau mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata apa tuan semua? Hari Rabu adalah hari kemenangan. Malaikat berlawan dengan syaitan. Ada dikatakan oleh ulama, kalau bukan Tuan Guru Haji Muhammad Silah pun Ustaz masih ingat lagi dan masih catat lagi apa yang dicakap. Hari Rabu adalah hari kemenangan malaikat melawan syaitan. Jadi bila kita berpuasa pada besok hari Tarwiyah, kita berpuasa pada hari Tarwiyah, kita niat dan juga kita dapat pahala juga untuk kita meraihkan hari kemenangan malaikat melawan syaitan. Dan hari Khamis pula tuan-tuan kita berpuasa untuk hari Arafah tuan semua, dan sebab itu kita juga dapat juga pahala pada berpuasa pada hari Khamis. Kita di sini dah istimewa. Hikmat Allah Taala bagi. Hikmah Allah Taala bagi kita macam ni tuan semua adalah semata-mata untuk kebaikan kita juga tuan semua. Kita untuk kebaikan kita bersama. Jadi tuan semua, okey, pengisian dia apa pengisian dia? Okey, pengisian dia macam bulan lepas bulan Rejab saya dah beritahu, bulan Syaban saya dah beritahu dan dapat untuk kita amalkan pada bulan Ramadan. Kebiasaan macam biasa tuan semua, macam biasa. Okay, kita bangun semalam tahajud, kalau malam ni besok hari Tarwiyah. Kita dah ready malam ni, kita ready betul-betul rohani kita ready betul jasmani kita, tidur awal untuk bangun bersahur dan juga kita beribadat pada waktu malam ni lah. Jadi kalau boleh tuan semua, malam ni kita bangunlah pukul 3:30 kan, 3:30 tuan bangun, mandi bersih badan,
Ambil semayang, kemudian tuan-tuan semayang sunat tahajud. Kalau tuan-tuan mampu buat 6 rakaat. Kalau tuan-tuan mampu buat 8. Kalau tuan-tuan mampu buat 8 rakaat. Kalau tak mampu, buatlah seberapa yang boleh. Paling tidak buat 6 lah. 6. Kalau tuan nak buat, kalau tak dapat juga, buatlah 2 rakaat. Tak kisah tuan semua. Yang penting tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan buat. Okay, selepas semayang tahajud, pengisian bagus tuan-tuan ialah kita semayang sunat taubat 2 rakaat. Kita semayang sunat taubat rakaat, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita taubat. Sebab mana dosa-dosa taubat, dosa-dosa tidak bertaubat ni, kita akan berdosa juga. Kesalahan tidak bertaubat, kita akan berdosa juga tuan semua. Kerana kita tidak bertaubat di atas kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kena ingat kalau ikut Ustaz masa belajar dulu dengan Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata apa? Dosa orang yang tidak bertaubat ni, dia akan berlaku setiap hari. Setiap hari, setiap masa berlaku. Jadi kalau kita rasa kita berdosa, dan Ustaz pun rasa, Ustaz sendiri pun banyak dosa dan semua, banyak dosa juga, dan Ustaz akan lakukan sebagaimana apa yang Ustaz cakapkan kepada tuan-tuan semua. Jadi kita lepas sembahyang tahajud 6 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun 2 rakaat, tak kisahlah. Tuan-tuan semua. Okay, kalau tuan-tuan rasa tak boleh, jangan paksa diri. Jangan paksa. Cuma Ustaz beritahu, dalam beribadat ni kita kena sabar. Sabar ada 4 kan Ustaz beritahu kan. Minggu lepas Ustaz beritahu 4 sabar. Ada sabar ada 4. Salah satu sabar ialah kita sabar dalam melakukan ketaatan. Nak lakukan ibadat kita tu kena sabar. Pening, sakit kepala, memang kita kena sabar. Memang kena sabar. Jangan kita buat tak sabar. Jangan kita melakukanlah. Dan insya-Allah, kalau teman-teman kalau mati kena tengah sembahyang tu, Allah masya-Allah bagus teman-teman. Kalau mati tengah sembahyang, mati tengah sujud, mati tengah rukuk, Allahu akbar. Kita lawan insya-Allah. Kalau bolehlah. Kalau benda lain kita boleh lawan, untuk dunia kita boleh lawan, untuk dunia kita boleh bangun kita sekang mata kita ni. Kita jaga mata kita, maksudnya kita jaga mata-mata kita tak mau pergi tidur untuk semata-mata untuk dapat kebaikan dunia tu semua. Kenapa akhirat kita tak boleh? Sedangkan akhirat adalah abadan abadah. Kalau Tuan Guru Haji Muhammad Aslam dia kata, mung suka learning data, mung suka sekarang ni sekejap je. Tapi kalau kamu suka di akhirat besok, abadan abadah, kekal abadi. Kalau kamu sedih sekarang ni, kamu sedih sekejap je. Tapi kamu akan sedih di akhirat besok, sedih selama-lamanya. Abadan abadah. Itu kita takut. Jadi kalau boleh tuan semua, sembahyang tahajud, buat 2 ke, 4 ke, 6 ke, 8 ke, tak kisahlah. Kemudian, saya nak taubat 2 rakaat. Lepas sembahyang taubat tu, kalau tuan-tuan ada zikir istinja ke, ataupun tak buat zikir istinja pun, tuan-tuan buatlah, baca istighfar boleh, kalau mampu baca 100 kali lah, ataupun lebih kan, kalau sarana ustaz 1000 kali lah. Selepas sembahyang taubat, sembahyang sunat hajat kalau boleh 2 rakaat lah. Sembahyang hajat minta Allah bagi kekuatan bagi kita. Kekuatan rohani, kekuatan jasmani untuk aku menjalankan ibadat aku pada hari ini. Iaitu ibadat berpuasa sunat hari tarwiyah pada hari ini. Kalau boleh lah, insya-Allah. Kemudian selepas tu kita buat tambahan sikit tuan-tuan semua, iaitu kita sembahyang sunat tasbih 4 rakaat 2 salam. 4 rakaat 2 salam maksudnya 2 rakaat. Kalau boleh. Kalau boleh tuan-tuan, ajaklah. Kalau kita suami, ajak isteri kita, jom kita sembahyang. Kita sembahyang, ajak anak-anak kita kan, ajak isteri kita kan, jom kita sembahyang. Sayang kita datang kita sembahyang bersama-sama, kita sembahyang tasbih 2 rakaat, 4 rakaat insya-Allah. Kalau tasbih Ustaz dah beritahu dah dalam kalau tuan-tuan nak tengok dalam page yang tuan-tuan ada sekarang ni ada banyak. Ustaz ada dah bagi kaedah sembahyang, kaedah sembahyang tahajud ada 2 jenis kaedah tahajud, part 1, part B, part 1, part 2 lah, atau A dan B. Kemudian sembahyang sunat tasbih, sunat rawatib Ustaz bagi, sunat ta'abras, sunat witir, sunat isyraq, sunat duha, Ustaz semua bagi ada dah. Tuan-tuan boleh kumpulkan untuk dapatkan tasbih ni. Kalau anda mampu buat tiap malam, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala kedapat tiap malam. Kata tak dapat tiap malam, buatlah seminggu sekali pada hari Jumaat hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Paling bagus sekali hari Jumaat bagi Jumaat. Kalau tak mampu juga buat sebulan sekali. Tak mampu tuan-tuan buatlah 6 bulan sekali. Kalau tak mampu juga buat setahun sekali. Tak mampu juga semuanya kita mampu sekali seumur hidup. Insya-Allah. Kalau bolehlah kita lepas kita sembahyang tasbih. Lepas sembahyang tasbih tu kan, kalau dah masa kalau lepas sembahyang tasbih kita jangan lupa sembahyang witir 3 rakaat. Sembahyang witir 3 rakaat. Witir ni apa yang Ustaz tahu, apa yang Ustaz belajarlah. Daripada Tuan Guru Haji Muhammad Silah pun ada, daripada Tuan Guru Haji Omar Berjasma ada, daripada Tuan Guru Haji Osman Omar pun ada. Ni di atas sembahyang witir ada 2 wajah, 2 kaedah. 2 kaedah itu satu kaedah kita sembahyang 2 rakaat, 1 rakaat. Kita sembahyang 2 rakaat, kemudian kita bagi salam, kita naik, kita bangun sekali lagi, kita qiyam, kita takbir, kita sembahyang 1 rakaat. 3 rakaat lah.
Satu lagi wajah ataupun satu lagi kaedah, iaitu kita sembahyang 3 rakaat direct terus. Allahu Akbar, terus bagi salam, salam yang rakaat yang ketiga tu. Kita bagi salam tapi tanpa ada tahiyat awal. Jangan tujuan kita nak itu ni, jangan jadikan witir ni sebagai sembahyang maghrib, jangan samakanlah. Tujuan kita tak bagi apa, ulama tak bagi kita adakan ada tahiyat waktu, nak bezakan antara sembahyang maghrib dengan sembahyang witir dan sembahyang fardu. Ingatlah kalau boleh. Kan tu sembahyang witir. Sembahyang witir tuan-tuan nak bacalah apa-apa dah semua. Kalau kira sabbihi isma rabbikal a'la. Rakaat pertama, lepas tu kita baca kebiasaan kadang-kadang akan baca qul ya ayyuhal kafirun kemudian rakaat ketiga baca qul huwallahu al-falaq an-nas kalau boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu bacalah apa-apa surah tuan-tuan. Jangan paksa diri nak hafal benda tu, tak boleh. Nanti tuan-tuan kata aku tak hafal ni, macam mana aku nak sembahyang? Jangan boleh. Tuan-tuan boleh sembahyang. Nak baca Fatihah saja pun tak mau baca surah pun silakan, tak ada masalah. Kan? Itulah Ustaz berikan pengisian. Lepas tu kalau kita dah habis sembahyang witir, ada lagi masa untuk sebelum subuh, boleh baca Quran sikit. Baca Quran tu. Kerana apa-apa kena buat. Ustaz tekankan baca Quran sebelum subuh. Okey, kalau kita baca Quran sebelum subuh, kita awalkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ni tuan semua, kalau kita sentiasa membaca dia, maka dia akan menjadi kawan bagi kita. Kawan bila tu semua? Bukan kawan sekarang. Kawan sewaktu kita berada dalam kubur. Tuan-tuan tahu tak? Bila kita dikuburkan, tuan semua, maka bilalah selesai semua, keluarga kita akan berlalu. Langkah saja 3 langkah tuan semua, malaikat munkar nakir akan datang. Di sini tuan semua, bila malaikat munkar nakir datang, kalau ikut Tuan Guru Haji Mat Silah, dia kata malaikat munkar nakir datang dalam 2 wajah. Satu wajah dia memberitahu yang dia ni adalah munkar nakir. Satu wajah lagi datang beritahu dia dah Bashir Mubashir. Kami adalah Bashir Mubashir yang menyampaikan berita gembira tuan semua. Inilah. Kita tengok okey. Bila datang malaikat munkar nakir datang, maka bila dia nak soal saja, yang akan banyak yang diam semua lain, ibadat lain semua diam. Semua sembahyang, sedekah semua diam. Puasa kita semua diam. Yang akan berkata-kata menjadi kawan kita itu Al-Quran dia semua. Al-Quran kata, kalau ikut Tuan Guru Haji Mat Silah katalah, dia katalah, wahai malaikat, kalau ini adalah kawan aku. Ini adalah kawan aku. Dia kawan aku. Okey, sana dia adalah kawan aku. Kalau kau nak tanya, kau tanya jauh-jauh. Dia kata, kalau Tuan Guru Haji Mat Silah kata, kalau kau nak tanya, kau tanya jauh-jauh. Bila malaikat tanya, ma rabbuka dan semua, bukan kita jawab, tapi Al-Quran akan jawab. Ni tuan semua. Ni sahabat dan semua. Sahabat dalam dunia macam tu juga tuan semua. Bila kadang-kadang sahabat ni untuk dapat sahabat dalam keadaan suka ni ramai dah, betul tak? Ramai kan? Ramai. Tetapi sahabat yang sewaktu kita susah, kita tak ada duit, kita susah, kita ditimpa malang, kita ditimpa kesedihan, siapa yang akan datang bersama? Siapa yang akan datang bersama? Itulah sahabat kita. Yang datang bersama untuk pujuk kita, untuk menghiburkan hati kita, untuk membantu keuangan kita. Itulah sahabat sebenar. Kita dengan Al-Quran dan semua. Al-Quran bila kita membaca dah, sebab tu Ustaz kata lebih baik subuh. Subuh kita mulakan kehidupan kita dengan subuh. Ada masa ada 15 minit lagi sebelum subuh kita baca Quran. Tuan-tuan baca Yasin sekali ke, tuan-tuan baca Al-Waqiah ke. Dan ulama berkata, siapa membaca Yasin di awal pagi, Allah Ta'ala akan bereskan segala urusannya. Sebab tu dah semua. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, sesiapa yang membaca Yasin, hidup dia happy dah. Happy hari. Baca Yasin di awal pagi. Sebab tu ni Ustaz cerita lah. Masa Ustaz buat rawatan dulu, Ustaz ada pusat rawatan di Kelantan, di Kota Baru Ustaz dan awal pagi Ustaz baca Yasin. Datanglah pesakit macam mana jenis pun, insya-Allah tuan semua. Setakat ni lah Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Ustaz untuk Ustaz tangani semua pesakit-pesakit tu. Walaupun macam mana, walaupun pesakit tu tak pernah, penyakit masalah tu tak pernah Ustaz terima, tak hadapi, tapi Ustaz terima juga. Ustaz yakin sesiapa membaca Yasin di awal pagi, Allah Ta'ala akan bereskan segala urusan. Allah Ta'ala akan bereskan urusan kita. Apakah kita buat bisnes, tambahkan sekarang ni kita dalam keadaan masih PKPP. Yang kita takut sekarang ni adalah takut PKPB balik. PKPB balik. Kita PKPB. Betul tak PKP ni kita? Bersyarat. Itu takut. Takut lagi. Tak ada P, tak ada B. PKP terus. Kita takut situ dah. Inilah tuan semua. Kalau boleh kita kadang masa kita baca Yasin. Kita baca Yasin ke, Waqiah ke, apa saja tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan baca Quran. Tuan-tuan baca Quran. Ada 15 minit akan setengah jam. Kita baca Quran bila ada azan subuh. Bila ada azan subuh, jangan lupa dah semua. Bila azan subuh, sembahyang sunat subuh. Ustaz dah ajar kan? Sembahyang sunat subuh 2 alam dia panggil. Sembahyang sunat subuh 2 alam.
Apa itu dua alam? Rakaat pertama selepas Fatihah kita baca alam nashrah laka sadrak sampai habis satu kali. Rakaat kedua selepas Fatihah kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil satu kali. Itu panggil sembahyang sunat subuh dua alam. Tak boleh? Sembahyang sunat subuh dua alam. Kemudian selepas sembahyang sunat subuh dua alam, sembahyang sunat subuh dua alam, kita jangan lupa tuan-tuan baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum sebanyak 40 kali. Catat kalau tuan catat ni penting catat. Okay, kalau tuan tak mencatat pun cuba boleh ulang baliklah apa dah. Okay, ya hayyu ya qayyum sebanyak 40 kali. Selepas ya hayyu ya qayyum tuan baca la ilaha illallah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tuan baca dia sebanyak 100 kali. Selesai 100 kali tuan baca ya hayya tuan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ini zikir yang diamalkan oleh ulama-ulama yang bertaraf wali-wali, ulama-ulama yang bertaraf mukasyafah. Mereka ni kasyaf apa semua ni kan. Kalau boleh kita amal juga. Walaupun kita bukan wali, walaupun kita bukan orang yang alim, kita bukan orang yang kuat ibadat, tapi bila kita ikut cara mereka beramal tu semua, okay, maka insya-Allah tuan-tuan semua kita juga akan dapat sedikit sebanyak dia punya serpihan, dia punya percikan-percikan ada amal-amal untuk kita insya-Allah. Teruskan. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tuan semua, lepas sembahyang subuh tuan zikir, jangan lupa. Lepas sembahyang subuh jangan lupa baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan lupa. Jangan lupa. Okay, jangan lupa. Kalau boleh jangan subuh tu jangan. Subuh tu jangan lupa la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Walaupun anda sibuk macam mana, duduk sekejap, tahan waktu kita baca 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Tuan-tuan, kelebihan kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali ini apa dah semua? Diperkatakan sekiranya nama kita sudah tertulis di pintu neraka, bila kita sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka Allah Taala akan padam, nama kita akan terpadam daripada pintu neraka tu. Jangan tinggal. Benda pendek, kecil, pendek sikit tapi memberi impak yang kuat bila besok, bukan sekarang, besok dah semua. Besok kita akan jadi orang yang paling menyesal. Allahu akbar, kenapa kita baca Allahumma ajirni minan nar? Kenapa kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk? Kita akan menyesal. Di sana menyesal sesal abadan, kekal abadi. Dah, jangan lupa. Lepas subuh, lepas maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in 10 kali. Jangan lupa. Ustaz kita ulang sekali. Jangan lupa. Walaupun tuan besok nanti hari besok tuan tak akan berpuasa tarawih kan. Kita biasa kalau ustaz buka puasa makan kurma sebiji aja. Nampak minum air sikit lepas tu pergi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib. Kalau kita makan dulu, kita tak enjoy kita makan kan. Kita bercakap buat enjoy makan ni. Makan kena ada enjoy. Kalau semua tak enjoy. Satu yang kedua, nak sembahyang maghrib. Dah cepat dah pukul 8 lebih dah. Kalau kita makan, asyik kita makan. Dah lah tak enjoy makan. Lepas tu masa maghrib dah nak habis dah. Kita pergi sembahyang, kita dah mentakhirkan sembahyang. Lambat pula maghrib. Jadi sembahyang maghrib kita tak khusyuk dah, tak enjoy. Jadi kalau kita makan kurma sebiji, kita minum air, kita pergi sembahyang. Kita enjoy sembahyang. Macam Allahu akbar. Kita sembahyang dengan penuh khusyuk ni. Lepas tu bagi salam, kita bagi salam. Lepas bagi salam baca astaghfirullahalazim apa tu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Ada setengah ulama kata Allahumma ajirna minan nar, niat untuk semua. Kalau kita baca Allahumma ajirni minan nar, niat untuk kita seorang. Tapi kalau kita baca Allahumma ajirna minan nar, kita niat semua. Yang kita minta Allah Taala, kita minta jauhkan kita daripada azab Allah Taala, api neraka ni kepada semua, untuk muslimin dan muslimat seluruh dunia. Kita niat untuk isteri kita, anak kita, dan suami kita, keluarga kita, mak bapak kita, mak ayah kita, sama ada yang masih hidup atau dalam kubur, kita niat semua. Boleh. Okey, dan jangan lupa setiap kali lepas sembahyang jangan lupa baca ayat kursi. Dikatakan tu dah tadi. Penting kursi ni, kadang kita ni ambil sepele je. Kita tak indah saja ni. Jangan lupa dah semua. Setiap lepas sembahyang jangan lupa baca ayat kursi tu. Jangan lupa, mudah je dah ayat kursi tu.
Baca mudah. Kadang-kadang kita nak sepele, kita ambil sepele. Baca ayat kursi itu sekali tuan semua, dikatakan kita tak akan mati selagi kita tak nampak syurga kita tu. Tu dikatakan. Dikata macam tu. Ni kita nak macam tu dah tuan semua. Sebelum kita tak akan dimatikan selagi kita tak nampak tempat kita dalam syurga tu. Dengan baca ayat kursi aja. Inilah merupakan hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala jadikan zikir ni. Dia berikan pada Rasulullah SAW dan Rasulullah amal dan kita juga dia bagi kepada kita kelebihan untuk hikmah Allah Ta'ala jadikan ni untuk manfaat kita semua. Okey? Itulah lepas sembahyang subuh kita baca semua, lepas tu doa tu baca, jangan lupa lepas tu ya kafi ya ghani ya fatah ya razak, ya kafi ya ghani ya fatah ya razak, ya kafi ya ghani ya fatah ya razak, ya kafi ya ghani ya fatah ya razak sebanyak 100 kali. Dan jangan lupa baca la ilaha illallah dalam hati, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati. Di mulut la ilaha illallah, dalam hati Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali juga. Lepas baca ya kafi ya ghani ya fatah ya razak. Baca kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti. Kita baca sekali lah boleh. Inilah zikir-zikir pendek-pendek lah Ustaz bagi, pendek-pendek, mudah-mudah semua. Kalau tuan tak ada zikir lain, ada apa lagi, insya-Allah tuan-tuan teruskan. Ini Ustaz beritahu ni untuk persiapan kita untuk Tarwiyah besok dan juga hari Arafah dan juga pada hari raya haji. Okey, dan pada hari Khamis malam Jumaat tu, malam hari raya haji tu, malam hari raya haji tu semua. Okey, jangan lupalah kita berpuasa macam kita buka puasa sama macam biasa. Tapi niat hari Arafah kan. Okey. Kita berpuasa, kita niat berpuasa. Kita buka puasa, kita makan, lepas tu kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita takbir. Sebenarnya takbir ni bermula pada 9 hari bulan tu. 9 takbir dah bermula dah. Kita dah bermula. Tapi kalau kita mungkin kita sibuk dengan kerja, kita tak sempat ni. Tapi dalam perjalanan kita dan bawa kereta, kita dah boleh buat dah. Kita boleh buat takbir dah perlahan-lahan. Okey, lepas sembahyang maghrib, buka puasa kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita takbir sikit, kemudian kita buka makan nasi apa semua, siap-siap sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, jangan lupa sembahyang tasbih pada tu. Ni pengisian. Tuan-tuan, bila kita lakukan pengisian pada malam, kita menghidupkan malam raya, 2 malam raya dan semua, 2 malam raya, kita besok hati kita tak akan mati tuan. Hati kita tidak akan mati sewaktu mana hati-hati manusia semua mati. Penting dah tuan. Walaupun tuan-tuan sempat sembahyang, ulama kata kalau kita tak boleh nak kita ni payah sikitlah, rumit sikit kita ni cerewet sikit nak sembahyang, payahlah, sibuk. Okey, kalau boleh sembahyang sunat isyak 2 rakaat dah cukup dah. Kalau bukan guru Abbas kumpul lah. Abah guru skumpul dia kata apa? Kalau paling tak boleh baca istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, dan kita baca la ilaha illallah 1000 kali, kita tak boleh buat semua, tasbih kita tak boleh buat, sekurang-kurangnya kita buat sembahyang sunat isyak 2 rakaat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, sekurang-kurangnya. Ustaz dah lebih masa dah. Okay, sekurang-kurangnya sembahyang isyak 2 rakaat. Tetapi tuan semua, Ustaz cadangkan. Ustaz dah bagi banyak dah kaedah pada tuan semua dalam page ni, mana kaedah sembahyang tasbih ada, pergunakanlah tuan semua. Insya-Allah. Jangan lupa malam raya adalah merupakan malam yang paling penting. Jangan sia-siakan. Nak keluar makan, pergilah keluar makan. Tapi selepas tu, maksudnya kita hidupkan dulu. Kita bertakbir, kita berselawat, kita apa semua. Kalau boleh sembahyang tasbih. Ini Ustaz cerita bukan Ustaz nak puji apa, bukan puji, nak bagi motivasi pada anda semua. Okey, tuan-tuan sibuk, Ustaz pun sibuk juga tuan semua. Tapi nak beritahu tuan semua, okey. Kebiasaannya dalam kehidupan Ustaz, dalam kehidupan Ustaz, pada malam raya Ustaz dengan anak Ustaz akan kumpul. Kita akan kumpul, kita sembahyang sunat tasbih bersama-sama. Cucu-cucu Ustaz pun yang kecil-kecil pun ikut sama. Walaupun yang mereka tak pandai, mereka ikut juga sembahyang sunat tasbih. Ini merupakan satu kewajipan, satu benda yang nak kata wajib taklah, tapi setakat inilah. Walaupun kami berada di mana, kami akan tetap melakukan sembahyang sunat tasbih. Hatta menantu Ustaz anak Ustaz duduk di rumah mertua dia, pada malam raya tu dia akan datang sekejap untuk sembahyang tasbih bersama Ustaz, kemudian dia balik pada rumah mertua dia. Inilah nak beritahu tuan semua, nak bagi satu motivasi, bukan nak puji dah. Ustaz pun sama dengan malas sama macam tuan semua, tapi nak beritahunya inilah satu motivasi, kita pakat buat. Tuan-tuan buat, Ustaz buat juga, insya-Allah.
Kemudian kadang-kadang boleh untuk malam raya lah kita malam raya. Jadi tuan-tuan semua, Ustaz ada nak kongsi pada tuan-tuan semua satu amalan. Satu amalan yang mana tuan-tuan baca dia, tuan tak akan dapat kekayaan tetapi dalam keadaan mencukupi. Kita tak mau kaya nak kaya lagi, kaya nak kaya lagi, kita tak mau. Kita dapat kekayaan tetapi kita rasa cukup. Kita tak mau jadi macam orang putih panggil miraj. Kalau musim panas kan, kita nampak kalau kita tengok di atas jalan raya kan, di atas jalan raya kita nampak macam berair kan, air tu. Orang panggil apa dah Ustaz pun, kalau bahasa putih panggil miraj. Miraj dia bayangan air ni kan, bila kita pergi dekat dia makin jauh. Makin makin jauh. Kita tak macam tu dah semua. Kita dah kaya, nak kaya lagi. Kita kaya, nak kaya lagi. Sehingga kita terlupa apa yang akan berlaku dan semua bila kita mati besok. Ni satu doa Ustaz nak bagi dah semua. Satu doa yang mana kalau anda baca dia, anda akan dapat kekayaan dan sekaligus anda akan dapat rasa satu perasaan, iaitu perasaan ni kata mencukupi. Siapa yang nak, Ustaz tak akan bagi sekarang. Siapa yang nak, sila Telegram pada Ustaz, WhatsApp atau Telegram, insya-Allah Ustaz akan bagi cara bertulis pada anda. Insya-Allah anda boleh amal bila masa anda boleh amal. Insya-Allah. Jadi kalau boleh selepas ni tuan-tuan mesej pada Ustaz, dan sesiapa bila masa saja sesiapa yang menonton rakaman ini, kalau anda inginkan doa tersebut, anda mesej pada Ustaz. Mesej pada nombor telefon Ustaz 012 908 6425. 012 908 6425. Tu nombor telefon Ustaz. Telegram ataupun WhatsApp. Beritahu Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya nama sekian. Please tolonglah Ustaz, minta tolong Ustaz, minta tolong. Ramai yang mesej pada Ustaz, tak beritahu nama dia. Assalamualaikum Ustaz, saya nak ni. Last kali terpaksa Ustaz hantar mesej apa? Assalamualaikum. Siapakah gerangan tuan hamba yang menghantar mesej tanpa nama? Kadang-kadang kalau boleh tolonglah hantar nama, kenalkan diri dulu. Assalamualaikum Ustaz, saya nama Roslan. Gini. Saya nak amalan yang Ustaz janji nak bagi pada dalam FB Live tu. InsyaAllah Ustaz bagi. Kan jangan lupa kan. Kalau boleh Ustaz nak, kalau boleh anda mesej pada Ustaz, WhatsApp pada Ustaz. Insya-Allah Ustaz akan bagi. Malam ni kalau malam tuan-tuan minta, malam ni juga Ustaz akan bagi. Insya-Allah. Itu janji Ustaz. Jadi Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua, dan jangan lupa besok kita berpuasa hari Tarwiyah, dan juga jangan lupa kita berpuasa pada hari Arafah. Kalau boleh tuan-tuan semua, Ustaz mintalah untuk 2 hari ini sama-sama kita bakat berpuasa kalau boleh, insya-Allah. Doakan juga untuk Ustaz sihat badan-badan, dan Ustaz juga doa kepada anda semua sihat walafiat. Dan insya-Allah jangan lupa hantar mesej kepada Ustaz untuk dapatkan amalan. Ada amalan yang mana kata tuan doa, tuan tak akan dapat kekayaan, dan juga tuan tak akan rasa satu perasaan cukup dah. Kalau dapat 1 juta cukup dah. Tak mau dah kata. Bukan tak mau, kita nak juga, tapi kita tak rasa dah. Orang Kelantan kata temo'o. Kelantan kata temo'o. Kalau orang Kelantan dia tahu lah, temo'o. Nak lagi. Jadi sehingga kita ni semayang, segala ibadat kita akan kurang. Kalau boleh insya-Allah. Setakat itu saja tuan-tuan semua. Ustaz ampun maaf di atas segala kesilapan Ustaz, dan sejak dulu sampai sekarang ni untuk raya ni Ustaz, siapa yang menonton, walaupun anda menonton sekarang ataupun menonton akan datang, Ustaz mohon ampun dan maaf bagi anda yang mengenali Ustaz ataupun bagi anda yang baru dengan Ustaz, apa kesilapan Ustaz bercakap Ustaz mohon ampun dan maaf. Sedangkan lidah tidak bertulang dan semua, kadang-kadang ada kat tersalah cakap. Ustaz manusia biasa, insya-Allah. Jadi keluarga anda bagi semua, Ustaz nak beritahu pada 8 hari bulan 8 ni, 8 hari bulan 8, Ustaz ada buat satu modul, satu bengkel FB Live, iaitu dia panggil Raja Asma. Kalau anda nak, anda boleh hubungi pihak admin atau hubungi Ustaz sendiri. Ustaz akan bagi nombor telefon admin untuk anda daftar dengan admin untuk dapatkan amalan dia panggil Raja Asma pada 8 bulan 8 itu hari Sabtu. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan semua di lain masa. InsyaAllah mungkin pada hari raya kan kita jumpa pada hari raya, ataupun hari kedua kita jumpa dalam FB Live juga di suasana lain dan di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli fatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala', rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala', rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Ampun dan maaf Ustaz, kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.